Okey, Dr. Halina, soalannya, adakah gadget ni dia memberi pengaruh kepada speech delay di kalangan anak-anak? Dan saya nak combinekan dengan soalan kepada doktor, umur berapa yang paling sesuai untuk memberi gadget? Doktor dah sebut tadi, tapi dari segi umur lanjut seterusnya, umur sekolah rendah, sekolah menengah, macam mana cara intervensi ataupun cara pengurusannya, Dr. Halina? Saya jawab soalan Siti Halimah dulu. Memang betul. Jika penggunaan tu banyak, macam Ustaz cakap tadi kan, sebenarnya penggunaan tu sebenarnya dia akan take over. Dia akan ambil masa anak-anak tu untuk buat aktiviti-aktiviti yang wajib diorang buat untuk develop skill-skill untuk membesar. Salah satunya perkembangan pertuturan. Perkembangan pertuturan dia perlukan satu, dia kena dengar apa orang lain cakap, dan yang kedua dia kena ada komunikasi macam saya cakap lah dengan orang yang dia dengan seorang manusia lah, back and forth communication, and kena bila dan macam ibu bapa lah orang yang paling rapat. Saya guna term ibu bapa je lah, senang. Ibu bapa yang prihatin akan tahu, dan saya rasa semua ibu bapa kat luar tu prihatin akan tahu bila anak kita boleh mula. Yang paling senang nak ingat, 1 tahun sekurang-kurangnya dah boleh bercakap 1 perkataan, 2 tahun 2 perkataan, 3 tahun dah boleh sambung 3 perkataan. Yang tu paling senang lah, yang paling basic. Tapi itulah generalnya. Tapi secara amnya umur 1 tahun tu dah boleh sepatutnya bercakap, panggil yang paling mudah lah kanak-kanak akan bercakap ma atau ba, mama, macam tu. Bila tapi dia takkan lahir-lahir boleh cakap kan. Dia kena ada skill tu. Kita pun lagi doktor kalau anak tu cakap. Jadi bila kita bagi dan tak ada regulasi, yang tu yang kanak-kanak akan miss. Nanti saya akan nak tekankan role ibu bapa. Dia tak banyak sangat mengenai kanak-kanak tu sendiri tahu role ibu bapa. Kita ni parents yang kita panggil distracted parents. Di zaman yang ada gadget lah. Memang yang ni saya pun sama. Saya rasa memang semua parents akan ada masa-masa kita akan jadi distracted dan kita tak menyahut apa yang anak kita panggil ke, apa yang anak kita bagi cue untuk kita sahut tu. Distracted parenting ni memang satu big issue lah, big issue yang nanti kalau saya sempat saya akan terangkan lagi apa benda distracted parenting ni. Tapi betul soalan Puan Siti tadi, Cik Siti ke, kalau bila terlalu banyak exposure kepada gadget ataupun internet ataupun ni memang akan mengganggu tumbesaran bukan setakat percakapan je. Samalah macam yang Ustaz cakap tadi, dia akan ambil masa sebenarnya untuk mereka bermain toys. Nak bermain bila toys ni memang nampak macam simple je, main tak apa-apa, main uluk-uluk lah, main apa, nampak macam tak relevan, tapi benda tu sebenarnya satu yang kira wajib lah untuk kanak-kanak kena buat. Wajib buat, baru jadi besar, baru boleh dapat motor, negotiation skill. Bila katalah nak stack up, lepas tu tak dapat stack up, macam ni dia nak buat, tu panggil problem solving skill. Bergaduh dengan abang, problem solving skill, macam mana nak negotiate. Benda-benda ni takkan dapat dari screen, takkan dapat, guarantee takkan dapat. Yang dapat daripada screen tu benda-benda lain lah. Tapi bila umur yang di bawah, yang rendah, memang ni. Saya nak komen sikit satu komen tadi pasal yang dalam buku biru atau buku pink. Ya betul, memang betul. Yang tu kan memang kamilah juga yang buat tu. kita base betul yang buku vaksin tu, buku biru, buku anak Amin mesti tak pernah tengok ni buku ni. dia tebal kan? Dia tebal. Jadi yang belakang-belakang tu ada. Yang dulu-dulu tak ada. Ni kantoi ya, 2 kali dia kantoi. Dia memang ada yang belakang ni, especially yang saya rasa dalam
4 tahun lepas kita dah tambah dah benda tu. Sebab benda tu perkara yang wajib untuk doktor-doktor ataupun petugas kesihatan kena tanya pada ibu bapa yang datang untuk vaksinasi atau datang untuk check up. Anak-anak wajib tanya screen time macam mana. Sama macam kalau kita tanyalah anak boleh minum susu tak? Anak boleh minum susu tak? Dah jadi benda yang kira wajib lah untuk kami tanya. Screen time macam mana. Okey, secara macam mana kita boleh dapat yang 2 tahun tu kan? Dia sebenarnya berasal daripada American Association of Pediatric yang mencadangkan di bawah umur 2 tahun jangan bagi. Ini asalnya daripada kajian-kajian yang dilakukan berasaskan TV. TV masa ni yang dah lama lah, dah dalam 40-50 tahun dulu, 60 tahun kot, berdasarkan daripada TV. Jadi walaupun sekarang memang ada banyak isu-isu mengenai umur berapa, apakah cut off point dia, tetapi secara amnya kita masih guna 2 tahun. Itu yang saya cakap tadi. Kalau katalah ibu bapa boleh dan rasa tak boleh nak regulate, nak bagi, nak monitor, nak apa, lebih mudah tak payah bagi langsung. Tapi kalau boleh, kalau tak boleh juga sebab susah kan nak control environment semua, yang the first year of life tu kalau boleh jangan bagi langsung. So kita masih guna yang 2 tahun tu, tapi dia ada leeway sikit lah, dia ada macam give and take sikit, sebab makin lama banyak kajian tu dia ada macam saya cakap lah, the first dia orang boleh belajar macam alphabet and all that, tapi bila kalau nak pukul rata yang senangnya bawah 2 tahun tak payah bagi. Tapi saya tahu sangat sukar nak buat, terutamanya di zaman sekarang. Macam Ustaz cakap tadi lah, kita dah tak boleh dah nak kata tak boleh langsung. Macam COVID ni lah, kita kena live with it. Basically it is not going to go away. Kita yang kena adapt dan macam mana kita nak bantu generasi-generasi yang lepas ni lah. Okay. Doktor, ada sikit tambahan soalan. Adakah pendedahan gadget berlebihan menjadi punca terjadinya overall developmental delay? Komen doktor soalan ni? Tidak secara direct. Autism, global developmental delay kebanyakan, autism, saya cakap pasal autism dululah sebabnya dia dua benda yang berlainan. Autism dia setakat ni, apa yang kita tahu setakat ni zaman 2020 ni, masih tiada sebab utama. Memang ada banyak research yang kata faktor genetik, ada banyak mutation and all that, tapi tak ada sebab belum utama. Ada punca utama. Ya. Jadi kalau kita nak kata okey, penggunaan gadget yang berlebihan menyebabkan autism, itu tak boleh lah statement tu. Dia tak boleh. Tapi dia mengganggu tumbesaran. Penggunaan gadget berlainan mengganggu tumbesaran yang macam saya dan Ustaz dah cakap tadi. Tapi global developmental delay pun sama. Global developmental delay ni selalu ada sebab-sebab dia. Selalunya macam ada trauma masa lahir ataupun masa ada infection masa dalam kandungan. Tapi bukan penyebab yang disebabkan gadget lah. Bukan sebab tu. Bukan sebab tu. Ada ramai actually ibu bapa kat sana, saya pasti setuju juga. Macam katalah kalau ada delay disebabkan oleh penggunaan gadget, bila dia orang berhenti, dia orang boleh catch up. Budak-budak ni boleh catch up. Dia boleh dapat balik skill-skill tu. Cuma kena ibu bapa kena peka lah. Anak saya ni lambat ke, tak lambat ke, dah boleh ke, tak ke. Jadi soalan tu nak kata punca utama memang tak betul lah. Bukan statement yang betul. Baik.